Setahun selepas kalah teruk dengan tentera Islam, tentera musyrikin Mekah mula mengatur strategi bagaimana untuk membalas dendam kepada Nabi Muhammad dan membunuh tentera Islam serta menggempur kota Madinah. Setahun kemudian, iaitu pada 3 Hijrah, mereka berjaya mengumpulkan 3,000 tentera, 3,000 unta, 200 kuda dan 700 perisai pertahanan bergerak menuju ke kota Madinah dan tiba di Bukit Uhud dan Bukit Ar-Rumah yang sekarang ini lebih dikenali sebagai Bukit Pemanah yang terletak kira-kira 5 kilometer daripada kota Madinah. Nabi Muhammad SAW yang mengetahui mengenai kehadiran tentera musyrikin Mekah juga mengatur strategi bagaimana untuk melawan mereka. Baginda berjaya mengumpulkan 700 tentera, hanya 2 ekor kuda dan 100 perisai pertahanan. Baginda menempatkan 50 pemanah yang diketuai oleh sahabat baginda iaitu Abdullah bin Jubair di atas Bukit Ar-Rumah. Nabi berpesan kepada 50 pemanah ini, walau apa pun yang berlaku, walau engkau melihat tentera Islam menang, walau engkau melihat kekalahan tentera Islam, walaupun engkau melihat mayat-mayat tentera Islam dimakan oleh burung, jangan sekali-kali kamu tinggalkan Bukit Memanah. Jangan sekali-kali turun. Itu pesan baginda. Pada awalnya, tentera Islam berjaya menguasai peperangan berkenaan. Tentera musyrikin Mekah mula berpatah balik ke arah Mekah. Melihat keadaan itu, 40 pemanah mula goyang. Mereka melihat harta rampasan di bawah bukit berkenaan. Mereka turun, mereka ingkar arahan Nabi SAW. Melihat keadaan itu, tentera musyrikin Mekah berpatah balik. Mereka nampak kelemahan tentera Islam. Mereka berpatah balik dan menyerang 10 pemanah termasuk Abdullah bin Jubair di atas Bukit Ar-Rumah. Kesemua mereka termasuk Abdullah bin Jubair terkorban di bukit berkenaan. Kemudian mereka turun ke medan Uhud dan menggasak tentera Islam dan cuba membunuh Rasulullah SAW. Nabi cedera teruk di perang berkenaan. Gigi depannya patah, mukanya berdarah. Nabi pingsan beberapa kali, jatuh beberapa kali, namun baginda tidak mengalah. Baginda melihat sahabat baginda seorang demi seorang syahid di medan berkenaan dibunuh oleh tentera musyrikin Mekah. Di kala itu baginda melihat seorang wanita iaitu Nusaibah bin Ka'ab. Nusaibah pada awalnya ditempatkan di medan Uhud untuk merawat tentera-tentera Islam yang luka. Bagaimanapun Nusaibah mengambil pedang dan melindungi Rasulullah SAW yang ketika itu diasak teruk. Kemudiannya baginda memuji usaha Nusaibah, keberanian Nusaibah. Baginda bersabda, pada hari Uhud, aku melihat ke kiri, aku melihat ke kanan. Aku nampak Nusaibah berperang dengan beraninya melindungi aku. Nabi Muhammad SAW kemudiannya mencari perlindungan di Bukit Uhud. Baginda dan sakit-baki tentera Islam memanjat ke Bukit Uhud. Pada ketika itu, Bukit Uhud membuka batu untuk melindungi Rasulullah SAW daripada tentera musyrikin Mekah. Baginda bersabda, bukit ini menyayangi aku. Bukit ini akan berada di syurga kerana bukit ini menyayangi seorang Nabi. Tentera musyrikin Mekah mula marah sebab mereka gagal membunuh Rasulullah dan juga saki-baki tentera Islam. Mereka memotong, mereka merosakkan, mereka menyat-nyat mayat syuhada yang berada di medan Uhud. Termasuk yang terbunuh adalah bapa saudara kesayangan Nabi Muhammad SAW, Saidina Hamzah Abdul Muttalib. Saidina Hamzah, jenazahnya sangat teruk. Dia disiat-siat, dipotong-potong, hatinya dimamah oleh seorang wanita yang bernama Hindun yang membalas dendam terhadap Saidina Hamzah kerana membunuh suaminya ketika perang Badar setahun sebelum itu. Nabi Muhammad SAW kemudiannya turun dan melihat 70 sahabat baginda termasuk bapa saudaranya Saidina Hamzah terbunuh syahid dalam perang Uhud. Baginda kemudiannya memerintahkan supaya kesemua 70 syuhada ini dikebumikan di perkuburan Uhud dan jika kita melawat ke Mekah,
ke Madinah, kita dapat melihat perkuburan syuhada di kaki Bukit Uhud. Nabi Muhammad SAW tidak kecewa. Keesokan harinya dengan saki baki tentera Islam yang ada, mereka mengejar tentera musyrikin Mekah kira-kira 20 km daripada kota Madinah. Mereka mengejar untuk memberitahu bahawa tentera Islam Madinah tidak gentar, tidak kalah. Mereka akan terus berjuang untuk mempertahankan Islam dan juga mempertahankan kota Madinah. Nabi Muhammad SAW selalu menziarahi perkuburan Uhud sebagai tanda peringatan, tanda kasih sayang baginda kepada bapa saudara dan juga sahabat-sahabat baginda yang syahid di perang Uhud. Baginda selalu bersabda, salam sejahtera ke atas kamu. Salam ke atas pengorbanan kamu. Nikmatilah sebaik-baik kehidupan, iaitu di syurga. Baginda membuktikan kepada kita bahawa semangat ketal baginda dan tentera Islam tidak pernah patah. Jatuh bangun dalam medan peperangan itu adalah perkara biasa bagi baginda. Sahabat-sahabat yang tinggal saki baki, sahabat yang tinggal tidak berputus asa. Mereka berusaha untuk terus mempertahankan Islam, mempertahankan Nabi Muhammad SAW. Kita perlu mengambil pengajaran di atas kekalahan perang Uhud. Dan setiap kali kita ke sana ketika menziarahi kota Madinah, kita ke sana dan kita berdoa untuk para syuhada di atas pengorbanan mereka dan syurgalah balasan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.